Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafsa, Alhamdulillah. Tahniah Hafsa. Tahniah Hafsa, orang yang pertama masuk kelas Ustazah hari ini. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Hafsa. Mana yang lainnya Hafsa? Kita mulakan dari sekarang insyaAllah. Sekejap lagi kita mula. Kita sementara tu dah sarapan dah pagi ni. Sementara tu kita tunggu yang dah masuk, kita tunggu kawan-kawan yang lain. Okay. Kita tunggu kawan-kawan yang lain. Siapa yang dah masuk boleh panggil kawan-kawan yang lain. InsyaAllah. Sekejap lagi kita akan mula. Okay. Sekejap lagi kita akan mula. Okay. Ustazah sedang menerima masuk dari kawan-kawan yang lain. Okey, insya-Allah hari ini kita akan sambung siri yang kedua. Siri yang kedua motivasi, kelas motivasi SPM. Okey. Okey, sementara tu Ustazah tunggu kawan-kawan yang lain. Tunggu anak-anak murid Ustazah masuk. Okey. Tak tahulah siapa yang boleh datang hari ni. Siapa yang boleh hadir hari ni, kita tengoklah nanti Apa-apa pun, kalau seorang pun Ustazah, insyaAllah Ustazah akan teruskan juga. Memandangkan Ustazah tak ramai dah. Belajar Ustazah tak ramai, 14 orang je. Kita nak tengoklah ini tambahan. Kita nak tengok siapa yang boleh hadir hari ni, siapa-siapa saja, insyaAllah Ustazah akan mula sekejap lagi. Okay? Siapa dia lagi? Mana yang lain ni? Dah masuk keluar balik. Dah masuk keluar balik. Okay, kita keluar sekejap. Kita panggil anak-anak murid sekejap. Okey. Sorang-sorang lagi Ustazah ni. Nampaknya Ustazah sorang-sorang lagi hari ni. Apa masalah pelajar Ustazah hari ni? Tak tahulah apa masalahnya, ya. Okey, Aisyah, Hafsha sekali lagi. Hafsha seorang je nampaknya. Bolehlah buka sound ni. Hafsha, buka suara boleh? Okey, Hafsha dah makan? Dah sarapan lagi? Dah sarapan dah pagi ni? Dah sarapan, Alhamdulillah. Sihat Hafsha? Sihat? Sihat Hafsha? Alhamdulillah dengar suara Hafsha. Kat rumah tu ada bunyi burung ke bunyi? Ada bunyi burung ke adik awak ke? Hafsha dengan okey dekat dengan burung. Okey, tak apa Hafsha. Rasanya macam ada orang lain yang nak masuk tadi, tapi saya tak pasti siapa. Rasa macam ada orang nak masuk. Siapa dia? Lepas tu?
Okey tak apa. Mana yang ada, kalau boleh tunggu seorang lagi. Siapa? Siapa yang nak masuk tadi? Kita tunggu sekejap. Boleh boleh. Ya Allah. Tunggu sekejap. Okey, silakan silakan. Ustazah tunggu sekejap. Okey. Kita tunggu sekejap kawan, seorang lagi Kalau 3 orang pun dah cukup lah. Yang ganjil itu lebih baik daripada yang genap kan. Jadi Ustazah tunggu yang ganjil lah. Maksudnya cukup seorang lagi kita mula insya-Allah. Okey. Apa khabar lah anak-anak murid Ustazah yang lain tu. Ustazah harap bukannya tak hadir sebab tidur lah. Okey. Sebab apa pagi-pagi ni kalau boleh lepas subuh tu jangan tidur kan. Sumber rezeki kita tu, kalau orang Jawa tu, mak Ustazah ni orang Jawa, dia cakap kalau mak Ustazah ni dia orang Jawa, kalau dia cakap kalau orang Jawa ni pantang dia lepas subuh tidur. Sebab apa? Nanti dia kata rezekinya dipatok ayam. Orang Jawa, orang tua-tua kita lah sebut. Jangan tidur lepas subuh, nanti rezekinya dipatok ayam. Betul. Jadi kita kena berpagi-pagi. Assalamualaikum Izzati. Assalamualaikum Izzati. Selamat datang. Kalau ni awak kita bertiga je kan. Jadi bolehlah buka awak punya apa suara tu buka suara mikrofon awak tu buka. Ah, Okey, baik, insya-Allah alhamdulillah kita dah cukup 3 orang. Tak apa, kita akan mulakan juga. Ustazah akan sentiasa bersemangat walaupun seorang, walaupun 2 orang, walaupun 3. Okey, setakat ni 3 orang kita lah termasuk Ustazah. Okey, baik. Kita mulakan dulu dengan mul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca doa sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey. Baik, alhamdulillah. Okey, baik. Dah bersedia dengan 4 hari ni tajuk dia Ustazah nak bagi awak. Alhamdulillah ada seorang lagi masuk. Okey, ahlan wa sahlan Aisyah. Ahlan wa sahlan Aisyah. Okey, kita baru nak mulakan insya-Allah. Okey, bersedia dengan pen dan kertas ataupun buku nota awak, okey. Buku nota kuliah awak lah, nota tazkirah awak Okey, awak boleh buka sound sebab sekarang ni yang ada ni semua ustazah saja dengan kawan-kawan muslimat awak. Okey. Baik. Okey, ada seorang lagi. Okey, jadi Assalamualaikum ahlan wa sahlan. Ini siapa dia? Aidil Okey, baik. Selamat masuk ke kelas Ustazah hari ni. Tahniah, kali pertama dapat masuk dalam kelas motivasi SPM kita, okey. Jadi hari ni Ustazah terus kepada tajuk kita lah, iaitu apa hari ni Ustazah nak bagi? 4 langkah untuk tetapkan matlamat ataupun tetapkan target. 4 langkah untuk tetapkan target. Okey, 4 langkah untuk tetapkan target kita. Okey, baik. Sebelum sebagaimana Ustazah nak fokuskan lah kepada kamu sebagai calon SPM. Okey, kamu sebagai calon SPM mesti sebelum kita nak ambil periksa SPM tu, apa target kamu? Okey, apa target kamu? Sebenarnya target kita ada 2 lah. Target ataupun matlamat terbahagi kepada 2. Target yang pertama ialah target peribadi kita. Target peribadi kita lah. Maksudnya target peribadi tu macam mana? Saya contohnya lepas SPM saya nak sambung belajar. Lepas belajar saya nak kahwin contohnya kan, macam gitu. Lepas tu saya nak ada 2 kereta contoh. Itu adalah target peribadi. Yang satu lagi adalah target belajar kita. Okey, kamu sebagai seorang pelajar jadi kamu ada target sebagai belajar awak. Okey, jadi 2. Okey, sebelum pergi pada 4 langkah tu saya nak terangkan sedikit tentang target kamu ataupun matlamat awak. Okey, target ataupun matlamat. Target terbahagi kedua, sekali lagi sebut, target terbahagi kepada 2 iaitu target peribadi. Okey, peribadi, apa yang awak nak capai dalam diri awak sendiri. Yang kedua ialah target dalam belajar. Okey, faham jelas Yang pertama target peribadi awak, contohnya awak nak apa itu ini. Okey, contohnya awak nak selepas belajar awak nak kahwin, awak nak kahwin dengan siapa, itu peribadi awak, target peribadi awak. Yang kedua ialah target dalam belajar.
Okey, target dalam belajar. Okey, target dalam belajar ni apa? Sekarang kita fokuslah. Fokus kepada target SPM awak. Okey. Jadi Ustazah yang hari ni Ustazah nak target kepada, Ustazah nak terangkan tentang target SPM awak. Okey. Target SPM awak. Target peribadi awak boleh buat sendirilah. Okey. Contohnya sekian umur awak nak buat, sekian umur aku nak apa, sekian umur awak nak apa. Okey, itu target peribadi awak lah. Okey, tapi untuk hari ni Ustazah nak fokus kepada target SPM awak. Okey? Boleh Baik, 4 langkah pertama tetapkan target kita ialah yang pertama. Okey, masuk target yang pertama, 4 langkah tetapkan matlamat ialah yang pertama, cara yang pertama ialah mesti konkret dan spesifik. Okey, matlamat awak ataupun target awak mesti konkret dan spesifik. Apa maksud konkret dan spesifik? Maksudnya contoh. Okey, sekarang ni apa yang Ustazah nak ajar ni? Ustazah nak ajar konkret dan spesifik tu apa maksudnya? Sekarang ni awak ambil SPM, betul? Berapa mata pelajaran awak ambil? 8 mata pelajaran, betul? 8 mata pelajaran. Okey, sekarang ni macam mana yang dikatakan konkret dan spesifik tu ialah 8 mata pelajaran tu Ustazah nak apa yang Ustazah cadangkan supaya setiap daripada kamu tulis bahasa Melayu. Okey, 8 mata pelajaran tu awak senaraikan 8 mata pelajaran. Contohnya bahasa Melayu, awak nak target berapa? Okey, Ustazah harap target A plus lah kan, bahasa Melayu A plus. Okey, itu contoh. Dan Ustazah rasa aminkan je lah. Amin. Mudah-mudahan betul awak boleh capai. Okey, jadi 8 mata pelajaran tu apa? Bahasa Melayu, kemudian sejarah, kemudian sains, matematik, lagi bahasa Arab, bahasa Inggeris, lagi apa dia? Tasawuf dan juga pendidikan Islam. Awak senaraikan sekarang. Okey, lepas ni buat lepas Ustazah bagi ni terus buat. Senaraikan dan apa target awak. Kat situ awak kena letak spesifik. Awak tak boleh lulus, setakat awak tulis lulus ataupun cemerlang tak boleh. Awak letakkan spesifik. Contohnya BM A+, Sains A+, Bahasa Arab A+, contoh. Okay? Dan dia mesti konkret. Dia mesti konkret dan spesifik. Mana spesifik lah? A. Kalau aku rasa aku tak boleh lah. Aku nak target Bahasa Arab B je lah. B, aku rasa aku setakat ni boleh B Bahasa Arab contoh. Tapi kalau dapat A lagi bagus kan? Bahasa Arab B. Jadi itu mesti spesifik kan? Okey, maksud Ustazah? Kita yang pertama. Baik, sekali lagi. Yang pertama, matlamat kita mesti konkret dan juga spesifik. Itu matlamat pertama. Jadi boleh buatlah lepas ni. Okey, awak tuliskan senarainya, senarai mata pelajaran. Kemudian awak spesifikkan apa yang awak nak dapat. Okey? Baik, yang kedua. Okey, langkah yang kedua untuk tetapkan matlamat langkah yang kedua ialah mesti realistik. Apa maksud realistik? Realistik ni maksudnya mampu dicapai. Okey, mesti realistik iaitu mampu dicapai. Realistik ni maksudnya mampu dicapai. Maksudnya awak mampu. Okey, mesti matlamat awak tu awak mampu. Contohnya lah, awak rasa kelemahan awak pada contohnya mata pelajaran matematik. Aku tak pernah lulus matematik. Jadi matlamat awak letak sekarang targetnya mesti lulus. Contohnya target mesti lulus. Itu realistik. Sebab awak tahu kemampuan diri awak. Awak juga tahu kemampuan awak. Contohnya aku bahasa Melayu setakat ni boleh. Dapat markah selalu ujian peperiksaan dapat markah 80 lebih. Jadi aku target SPM nanti dapat A+. Jadi tapi awak mampu. Okey, mampu dan mampu capai benda tu. Mesti realistik. Okey. Langkah yang kedua mesti realistik. Okey, dan Ustazah cadangkan supaya kamu letak target tu lebih tinggi berbanding kemampuan kamu. Supaya bila kamu letak tinggi, mana target kena tinggi. Okey, target kena tinggi. Kalau target awak dah lemau, awak letak C, awak letak D, awak punya usaha tu makinlah lemau, makinlah lembek kan. Lemau, orang kata lemau, faham Kalau awak letak target A, maknanya usaha awak tu sekejap Kenapa ni terkeluar? Okey, kita Ustazah masukkan semula. Kenapa hilang? Kenapa hilang? Sekejap Ustazah masuk balik sebab tiba-tiba dia keluar pula. Apa
Ada masalah lain ke? Apa masalah? Kita tengok sekejap. Minta maaf Allah Akbar. Okey, Ustazah terkeluar. Minta maaf Ustazah terkeluar sekejap. Kenapalah Ustazah pun tak tahu kenapa terkeluar sekejap. Ustazah terkeluar sekejap. Tak tahu kenapa. Okey, masih bersama Ustazah Masih bersama Ustazah semua? Okey, masih bersama Ustazah. Alhamdulillah. Baik, okey kita teruskan tadi sampai mesti yang kedua, okey? Yang kedua mesti apa? Realistik, iaitu mampu dicapai. Dan target yang kita letak mesti lebih tinggi daripada kalau boleh mesti paling tinggi. Sebab apa? Sebab target kita mesti tinggi. Sebab bila kita target tinggi, usaha kita ke arah yang lebih baik. Usaha kita akan lebih tinggi. Berbanding kita letak target sekadar lulus ataupun D, maka usaha kita pun lembik lah. Usaha kita lembik. Jadi kena target tinggi. Okey? Baik. Itu yang kedua. Okey, baik. Langkah yang ketiga untuk menetapkan matlamat ialah, langkah yang ketiga ialah mesti ada tempoh. Okey, mesti ada tempoh. Mesti ada tempoh. Okey, apa tu? Okey lah. Mesti ada tempoh. Okey, baik. Sekarang umur awak berapa tahun? 17 tahun lah katakan. Okey, majoriti 17 tahun. Okey. Dalam 5 tahun akan datang ni, apa awak nak jadi? Apa awak nak target 5 tahun akan datang? Okay, awak kena letak 5 tahun akan datang. 5 tahun akan datang, aku dah habis belajar. Aku dah kerja. Nak letak aku dah kahwin pun boleh, tak ada masalah. Kerjaya, dari sudut kerjaya awak, dari sudut keluarga awak, dan dari sudut kehidupan awak. Okay? Awak mesti letak 5 tahun. Okay, 5 tahun dari sekarang. Sekarang waktu bila 17 tahun sekarang, awak 5 tahun akan datang, umur awak dah berapa? Dah 20? Apa? 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 tahun. Dalam 22 tahun tu awak jadi apa? 5 tahun akan datang. Tempoh tu. Okey. Jadi letak 5 tahun akan datang tu apa benda? Awak kena gambarkan. Ini sebenarnya awak kena gambarkan. Okay? Bukan sekadar tulis, tetapi awak kena bayangkan dan awak kena rasai. 5 tahun nanti, Allah, aku nak jadi macam ni. Aku nak habis belajar. Aku nak tolong mak ayah aku. Aku nak kerja. Dan macam mana? Aku nak tolong adik aku. Contohnya. Okay? Maksudnya awak kena letakkan 5 tahun akan datang. Dan dah buat 5 tahun, awak buat pula 10 tahun akan datang. Okay, 10 tahun akan datang. 10 tahun akan datang. Apa awak punya catat? Waktu tu awak dah umur berapa? Dah umur 27 tahun. Waktu tu awak kata, aku dah kahwin. Aku dah ada seorang anak contohnya. Jadi matlamat awak tu kena ada tempoh supaya awak lebih realistik, lebih mudah untuk capai. Okay, matlamat yang ada tempoh tu lebih mudah untuk capai. Contoh sekarang Ustazah umur dah 37. Dah 37. Ustazah dah capai semua yang Ustazah nak. Ustazah sebenarnya tak fikir target Ustazah waktu tu apa? Hanya nak berkeluarga, tapi Ustazah hanya berkeluarga dan berkerjaya. Sekali Allah bagi lebih daripada tu. Alhamdulillah. Okey, jadi maksudnya awak kena letak tempoh, okey? Yang ketiga ialah letak tempoh. Baik. Dapat semua? Boleh? Okey, baik. Yang terakhir, okey, yang keempat, langkah yang keempat untuk menetapkan target kita, matlamat kita ialah perlu gambarkan. Kalau bahasa Inggeris dia kata visualkan. Perlu gambarkan. Macam mana gambarkan tu? Ini yang Ustazah nak pesan pada kamu semua. Tak cukup setakat, target awak tu yang awak tulis tadi, contohnya bahasa Melayu A, bahasa Inggeris A dan sebagainya tu. Sekarang ni, yang 5 tahun tu awak buat, awak nak jadi apa, bukan sekadar tulis. 5 tahun nanti aku nak jadi apa, 10 tahun nanti aku nak jadi apa. Bukan sekadar tulis di kertas, tetapi yang keempat ni, nak jadikan matlamat kita lebih mudah untuk dicapai ialah kita gambarkan. Cara dia ialah kita tulis dan kita tampal. Kalau boleh, carilah gambar-gambar apa. Contohnya, sebab tu lah macam contohnya awak lukiskan. 10 tahun kan cita-cita awak lukiskan. Awak tampal macam kat kelas tingkatan 4 contoh tahun lepas Tahun lepas awak buat kan? Awak lukiskan awak punya cita-cita, kemudian Ustazah awak tampal dekat atas kan? Betul tak? Itu adalah cara untuk matlamat awak capai lebih cepat. Jadi setiap kali awak nak lemah-lemah,
tak bersemangat, awak tengok gambar awak, aku tu besok nak jadi pensyarah. Besok nak jadi pensyarah, aku boleh tidur dalam kelas. Boleh ke? Nanti aku jadi pensyarah, anak-anak murid aku pun tidur. Contoh, aku nak jadi pendakwa, aku nak jadi pendidik. Contohnya, nampak gambar kita jadi tengah 10 tahun akan datang ialah seorang pendidik. Jadi, bila awak nak lemah-lemah, awak nak lemah semangat, awak nampak gambar tu semula, awak akan jadi tak boleh jadi. Awak kena lawan, betul tak? Jadi, yang keempat ni, yang nombor 4 ni, Ustazah nak bagi tugasan kepada awak semua, yang ada di depan Ustazah ni, dan juga pelajar-pelajar lain, kawan-kawan yang lain yang tak hadir hari ni, tak apa. Ustazah nak mereka buat yang keempat ini, iaitu gambarkan aktiviti ataupun vision board awak gambarkan, buatlah dalam satu kertas majong ke ataupun manila card awak ke, besar-besar. Yang penting dapat besar. Manila card awak tu, awak tulis Alhamdulillah, pada tahun ini tahun 2020 kan, tahun 2025 saya dah kerja sebagai seorang guru, contoh. Okey. Alhamdulillah, awak lukis, awak kena tampalkan dan cari gambar apa-apa, awak tampalkan. Alhamdulillah, 5 tahun ini saya dah ada duit nak bagi ibu dan ayah saya, contoh. Okey, awak tampal. Sebab apa? Bila Alhamdulillah, ada juga pelajar orang yang dia nak dapatkan kereta, contohnya. Saya nak pergi haji, contohnya. Itu matlamat awak yang awak boleh gambarkan. Okey, cara dia ialah setiap hari awak buat, sementara awak berada kat rumah ni, awak banyak sumber kan, awak boleh cari gambar dekat mana-mana. Cuba buat. Okey, tolong buat supaya awak nampak awak punya matlamat tu lebih dekat. Setiap hari bangun tidur, kalau boleh yang celik mata awak nampak. Okey? Jadi benda tu kalau boleh yang dua tadi tu iaitu target peribadi awak, dan yang kedua target pelajaran awak. Target belajar awak iaitu SPM awak. Kalau boleh dua-dua, awak letaklah dua-dua tampal. Satu manila card tu awak letak target peribadi awak nak kahwin umur berapa, awak nak dapat anak umur berapa, awak nak kerja apa. Okey, awak nak pergi haji tahun bila, contohnya. Dan yang kedua ialah mesti ada target SPM awak tampal bahasa Melayu apa, sebab apa? Ini akan jadi doa setiap hari. Okey, awak jadi doa untuk diri awak, mak ayah awak yang datang masuk bilik awak tengok ada tampal saudara mara ke, adik-beradik awak, ahli keluarga awak datang masuk tengok, aminkan awak punya kejayaan tu. Jadi kejayaan tu semakin dekat, mereka akan bantu awak lebih dekat untuk capai matlamat awak ataupun target awak. Okey, boleh semua? Baik, masa pun dah 9.35. Jadi Ustazah setakat ni dulu, kita buat kesimpulan, iaitu 4 langkah tetapkan matlamat ataupun target kita. Yang pertama ialah mesti konkret. Okey, mesti konkret. Ada pula masuk. Okey, Iman Syah, kita dah habis dah Iman Syah. Okey, tak apa, awak ambil 4 langkah tetapkan matlamat. Yang pertama, kesimpulannya ialah mesti konkret, spesifik. Okey, konkret dan spesifik. Yang kedua, mesti realistik, boleh dicapai. Yang ketiga, mesti ada tempoh. Okey, 5 tahun lagi dari sudut 5 dan 10 tahun lagi dari sudut kerjaya, dari sudut keluarga awak, dari sudut kehidupan awak. Okey, awak nak jadi apa? Dan yang keempat ialah mesti gambarkan, visualkan di dalam awak punya vision board awak. Okey, wallahu a'lam bisawab. Baik, sampai sini dulu. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan, pada naik sekolah nanti. Baik, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke semua. Ustazah doakan yang boleh hadir hari ini, boleh capai target masing-masing. Okey, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis Sadaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semua. Mudah-mudahan sikit tapi boleh bantu awak semua. Okey, Assalamualaikum.